Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri mengumumkan pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 14 April ini. Dan pastinya tempoh lanjutan ini akan memberikan kesan bukan sahaja kepada psikologi tetapi yang lebih penting kesan kepada ekonomi negara kita. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini, bersedia melalui Skype kita kini adalah Dr. Rafiq Idris, Pensyarah Ekonomi dan Perikanan Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Doktor, pertama sekali kita ingin melihat apakah kesannya terhadap ekonomi dalam dan juga luar negara selepas tempoh PKP ini dilanjutkan sehingga sebulan. Kita sebut maklum dalam tempoh yang sekarang ni kita baru melepasi tempoh seminggu pun perniagaan sudah mula merasakan kesannya di mana mereka tidak lagi boleh beroperasi dan kalau beroperasi pun mereka beroperasi pada kadar yang minimum. Kesannya, Doktor? Okey, terima kasih. Okey, pertama-tama sekali saya menyambut baik pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 14 April 2020. Okey, apakah kesan terhadap ekonomi dalam dan luar negara? Dari ekonomi, sektor tertentu yang pergerakan menjadi terhad disebabkan arahan ini pasti terjadi. Production capacity akan menurun disebabkan limited movement. So consequently, there will be income decline and loss for many companies. Okay, sektor yang paling teruk pada pandangan saya yang dapat kesan adalah sektor perkhidmatan dan sektor lain selain sektor berkaitan makanan dan makan serta perkhidmatan kesehatan. Okay, selain itu orang-orang yang bekerja di formal sector, micro and small enterprises on which the capital base is small, they are affected by this kelanjutan. Bagi kesan terhadap luar negara pula, international trade will decline within this period, especially things other than healthcare, medical or food-related items. Walau bagaimanapun, ia patut dilihat dari segi kesan jangka panjang yang lebih sustainable untuk ekonomi. Apa gunanya we allow after 2 weeks, but wabak masih menular dan we need to have another perintah kawalan. So I think this is a right keputusan yang sangat sesuai dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Doktor, dalam masa sama juga kita lihat Perdana Menteri dan juga Bank Negara Malaysia melalui satu kenyataan ada menyatakan bahawa mengumumkan langkah-langkah untuk membantu individu, perusahaan kecil dan sederhana dan juga syarikat korporat. Bagaimana pengumuman ini seperti pinjaman dan pembiayaan, pengumuman penangguhan ini boleh membantu masyarakat di luar sana ataupun SMEs di luar sana untuk menstruktur semula ataupun menyusun perancangan keuangan mereka untuk mereka orang kata apa, brace for impact pasca tamatnya PKP ini? Bagi individu, serta industri kecil dan sederhana, ini sesungguhnya sesuatu yang baik kerana beban semasa pada bulan-bulan yang terlibat dapat dikurangkan. It will ease their cash flow management. Sebelum ini ada yang berpendapatan tetap dan ada yang buat 2-3 part-time job, for example. Therefore, income tidak boleh lagi dapat pendapatan yang sama. So, ini adalah satu kelegaan untuk rakyat. But to me, the idea of having all this, tidak perlu bayar selama 6 bulan dan banyak insentif lain. The idea is to cushion the impact. Because definitely certain companies or individuals will definitely not be able to pay their debts now. Hence, it is a good move from IKS perspective. However, from the other perspective, how will bank manage all this? They have to pay interest for all the depositors. Dr. Idris, kita menjangkakan Perdana Menteri akan mengumumkan pakej rangsangan kedua hujung minggu ini. Apa lagi insentif yang Dr. rasakan wajar diberikan kerajaan kepada rakyat dan memastikan satunya perut rakyat ini dapat diisi dan keduanya seperti yang disebutkan Doktor, kita risau kesannya selepas tamatnya perintah PKP ini. Mungkin dalam bentuk poin ringkasannya Doktor, apa insentif-insentif atau low hanging fruit yang wajar diberikan? Mungkin perlu dipikirkan insentif yang spesifik kepada informal sector
mungkin school fees juga ataupun university fees, for example. Mungkin ibu bapa pendapatan yang turun selepas ini bagaimana sebagai contoh. So, perlunya dilihat perkara-perkara ini. Perlu juga dipikir foreigners di Malaysia atau undocumented people yang tidak dapat bekerja, kalau mereka tidak boleh bekerja, what are the effects, for example. So we also need to think about this. Baik, terima kasih Dr. Rafi Idris, pensyarah ekonomi dan perekonomian Universiti Malaysia Sabah bercakap mengenai kesan daripada pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang dilanjutkan sehingga 14 April ini dalam usaha untuk memastikan penularan COVID-19 itu dapat dikawal. Baik.